Contoh, kalau company berhutang dengan saudara-saudara, katalah saudara ni orang kaya, ada duit 10 juta. Satu company ni berhutang 10 juta. Company tak boleh bayar. Company tak boleh bayar. Apa yang saudara boleh buat sekarang? Sue ke? Bukan sue nama orang. Saman dia ke mahkamah. Faham Saman dia ke mahkamah. Baik. Undang-undang yang kita ada sekarang yang menyebabkan para fuqaha mengkritik amalan sekarang ni sebagai pertentangan dengan undang-undang Islam, kerana company law yang ada sekarang hanya memberi peruntukan jikalau company yang berhutang dengan individu, faham dengan individu atau dengan bank contohnya, apa yang bank boleh buat, apa yang individu boleh buat, saman company ke mahkamah. Tiba-tiba company kata dia tak ada apa dah. Tak ada apa dah yang ada. Apa yang saudara boleh buat? Kita panggil winding up. Faham Winding up. Winding up tahu? Tak tahu je winding up. Winding up maknanya penggulungan syarikat. Maknanya board of directors tidak ada satu responsibility secara personal kepada hutang yang ditanggung oleh company tersebut, menyebabkan golongan pemiutang kepada company takkan dapat apa-apa daripada company seperti itu. Yang dia dapat hanya dapat menggulungkan syarikat, membubarkan syarikat, itu sahaja. Dan itulah helah ni tajuk PhD saya. Dan itulah helah tricks yang dilakukan oleh, yang disebut oleh para pengkritik sebagai golongan kapitalis. Mungkin Nabi tak setuju lah kot, kan? Tapi para pengkritik kapitalis mengatakan bahawa kerana sistem kapitalisme seperti ini menyebabkan orang boleh mengambil peluang daripada apa yang berlaku ini dengan meminjam wang manusia ataupun wang daripada bank dan boleh melarikan diri dengan mudah. Faham tak? Saya ada beberapa klien, Cina ramai, Melayu seorang kot, yang mewah tapi dia bankrupt. Faham Ini kita panggil tipu helah. Tipu helah. Sebab itu saya sebagai program saya belajar tentang tipu helah di peringkat PhD, tentang bagaimana manusia menggunakan sistem yang ada untuk melarikan diri daripada undang-undang yang ada. Okey, boleh nampak. Baik. Kemudian kita lihat Islam fokus. Saya ada berapa lama masa? 7 minit. Okey. Islam fokus kepada distribusi kekayaan secara adil. Baik. Kita alirkan, kita edarkan kekayaan itu secara adil. Apa maksud adil? Jangan sebut sama kata. Jangan sebut sama kata. Yang kata adil ialah wadu'an syai' fi mahalli. Letak satu benda sesuai pada tempat dia. Kalau saudara Hafif dengan kecerdikan dia, dengan kepetahan dia, dengan skill yang dia ada, dia mampu menjana pendapatan 20,000 sebulan, takkan kita kata engkau 20,000 takkan aku 1,000 je. Kita bodoh bangang contohnya kan. Kan? Bagi satu soalan tak boleh jawab. Saudara Hafif dia boleh sampai ke masters di LSE. Kecerdikan dia boleh jana pendapatan 20,000 sebulan, boleh buat satu company dan sebagainya. Tiba-tiba kita kata nak sama rata, tak boleh. Wadu'an syai' fi mahalli, kerana dia bijak, dia ada skill, dia pandai cari lubang untuk cari rezeki, maka dia berhak kepada rezeki dia. Kita tak boleh petikai. Yang dimaksudkan wadu'an syai' fi mahalli ialah bagi orang yang tidak berupaya. Kan? Faham tak? Bagi orang yang tidak berupaya, dengan kecacatan fizikal dia, dengan learning disabilities dia dan sebagainya, menyebabkan dia tak boleh nak cari kerja, maka orang macam ni, kerajaan yang bertanggungjawab melalui Baitul Mal untuk jaga makan minum dia, rumah
bil dan sebagainya. Faham tak? Baik, sebab itu bila orang tanya apa pandangan Islam, apa pandangan pemikir ekonomi Islam terhadap apa yang ada di Britain dengan apa yang ada di Malaysia, kita kata yang ni yang jadi masalah. Di Malaysia berapa ramai orang miskin yang tak terjaga, tak terurus. Di Britain pula terlebih-lebih pula terurus dia tu. Kan kita tengok dalam program TV kan, apa nama tu, yang dia pergi ke rumah dalam tajuk Britain benefit Britain ke apa? Nak cerita tentang golongan benefit di Britain. Terpaksa pergi, kejut, suruh bangun tidur, suruh pergi interview sebab tak mau pergi kerja, tak mau pergi interview. Saya ada satu orang rakan Melayu kita tapi bekerja sebagai seorang bos di sebuah company di sini di UK. Dia mengatakan bahawa kalau yang datang interview ke company dia, kalau orang luar, mana orang bukan UK dengan orang lokal, dia kata dia dah tahu dah. Kita ajukan soalan kepada foreigners, kepada orang luar, foreigners akan jawab betul-betul. Ajukan soalan kepada orang lokal, orang UK, dia akan jawab merapu. Sebab apa? Sebab dia pergi interview dengan niat tak mau kerja. Faham tak? Faham kan? Dia nak bukti bahawa dia pergi dah 3 tempat untuk interview, tapi tiga company tolak, reject permohonan dia untuk dapatkan pekerjaan. Sebagai bukti, nak pergi jumpa dengan bahagian benefit, nak minta benefit. Saya ada seorang rakan, doktor Melayu kita di UK, dia kata more than 60% orang yang dapat benefit daripada NHS ialah fraud, tipu. Jadi Islam datang bukan nak tiru macam yang ada di negara kita sekarang, bukan nak macam di UK sekarang. Yang satu terlalu kurang sangat, yang satu terlebih sangat, sampai orang yang gaji 10,000 dia dapat 6,000 je, 4,000 masuk tax. Kan? Bukan macam tu. Islam datang dengan adil. Maknanya letak satu benda sesuai dengan tempat dia. Kalau dia betul-betul tak layak kerja, baru kita bagi pertolongan pada dia. Kalau dia memang layak bekerja, dia takkan dapat benda tu. Sebab tu sekarang yang kita fikirkan sekarang, orang yang tak bayar hutang dalam sistem kita sekarang, sudah ada idea bahawa cara yang paling baik ialah dipenjarakan orang yang tak bayar hutang. Apa yang tu kita bincanglah kemudian. Baik, all basic needs guaranteed, apa semua tu yang saya rasa kita boleh bincang dalam forum, tapi lebih kurangnya ialah apa keperluan asas dia, rumah, pakaian, makan, minum dan sebagainya. Saya tak mahu sentuh panjang. Yang ketiga yang kita sebut tadi, circulation of wealth, kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, supaya kekayaan itu berlegar, bergerak di antara kamu dan tidak terhenti pada satu-satu orang. Sebab tu dalam Islam, kita ada duit katalah RM100, cara datuk nenek moyang kita dulu dia simpan bawah pokok pisang, yang tu salah. Yang tu tak Islamik. Paling-paling kurang ada duit simpan dalam bank, paling kurang. Kalau tak mau invest pun, paling kurang simpan dalam bank, supaya duit tadi boleh digunakan untuk pihak lain dengan mengikut undang-undang yang ada, paling kurang. Tapi kalau kita tengok perbahasan di kalangan para fuqaha, yang dimaksudkan ialah peredaran itu bukan simpan tapi invest. Tak apalah, itu kita bincang kemudian. Baik, yang keempat, pengharaman riba. Ini sistem ekonomi Islam, riba tidak dibenarkan. Cuma adalah orang bincang, bila saya buat tesis berkenaan dengan hiyal wal makharij ataupun tipu helah dalam perbankan Islam ini, banyak bincanglah. Sebenarnya perbankan Islam pun riba, dia hanyalah kopi daripada conventional banking. Yang itu kita bincang kemudian. Tapi itu di antara cerita-cerita yang ada, yang saya tak mahu sentuh. Kemudian yang kelima, the Islamic economy is real and Islam prohibits the current form of financial markets. Apa maksud dia? Maksud dia macam ni. Apa yang ada sekarang banyak terdedah kepada spekulasi. Ni faham spekulasi? Okey.
Benda tu tidak berasaskan kepada realiti. Macam ni lah, kita bagi contoh mudah. Kalau kita berniaga, saya jual remote control. Dapat remote control, saya dapat duit, betul tak? Okay, 2 minit lagi. Baik. Tapi apa yang berlaku sekarang, tak sempat barang ni sampai, hak milik barang ni dah bertukar dah 3-4 orang dah.